Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Zaim bin Zul, nama matrik saya 050763. Insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan kalam hikam yang ke-12 yang berbunyi ma nafa'a al-qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Maksudnya, tiada sesuatu pun yang bermanfaat bagi hati melainkan uzlah yang mana membolehkan ia masuk ke dalam medan tafakur. Seterusnya, apa yang boleh kita dapati dalam kalam hikam ke-12 ini ialah uzlah dan tafakur. Apakah yang dimaksudkan dengan uzlah dan apakah yang dimaksudkan dengan tafakur? Uzlah bererti satu aktiviti pengasingan fizikal ataupun aktiviti mengasingkan hati kita ataupun mengasingkan fizikal dan hati kita, yang mana aktiviti uzlah ini bertujuan untuk membersihkan hati, membersihkan rohani kita. Okay, yang dimaksudkan dengan tafakur pula ialah satu aktiviti yang mana kita merenung kejadian Allah, kita merenung ciptaan Allah. Daripada renungan tersebut boleh menimbulkan ataupun daripada renungan tersebut terzahirlah dalam hati kita ni tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah. Uzlah pula terbagi kepada dua. Pertama, uzlah secara zahir. Yang kedua, uzlah secara zahir dan hati. Apakah yang dimaksudkan dengan uzlah zahir? Uzlah zahir ialah kita mengasingkan kita punya zahir, ataupun kita mengasingkan kita punya badan, akan tetapi hati dan kita punya fikiran kita masih terikat, kita masih memikirkan hal-hal duniawi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sekeliling kita lah. Seterusnya, uzlah kedua-duanya. Yang dimaksudkan dengan uzlah kedua-duanya ialah kita mengasingkan badan kita, juga kita mengasingkan hati kita, yang mana zahir kita ni ataupun mulut kita ni tidak bercakap perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, manakala hati kita ni sentiasa fokus beribadat, fokus kita mengingat Allah. Uzlah hati pula, zahir kita ataupun badan kita berada dengan masyarakat, akan tetapi hati kita sentiasa mengingati Allah. Okey, seterusnya, apakah yang didapati? Apakah yang boleh kita dapat daripada uzlah? Pertama, apakah yang boleh kita dapat daripada uzlah dan tafakur? Pertama, apabila seseorang itu bertafakur, ia akan dapat menimbulkan makna tauhid, yang mana di antara makna tauhid ialah ikhlas. Senang ceritanya, kita beribadah, kita ikhlas kepada Allah. Kita ikhlas kerana Allah. Yang kedua, perlu berusaha daripada makam yang bawah dan berulang-ulang. Apa yang saya dapati di sini, kita bila nak membersihkan hati dan rohani kita, seeloknya kita masuk dalam tarikat. Apabila kita masuk dalam tarikat, kita kena bermula daripada bawah sampailah kita naik ke makam-makam yang seterusnya. Okey. Apabila kita berada di makam yang paling bawah, kita akan mengalami kita tak perfect, kita akan mengalami gangguan. Oleh itu kita kena sentiasa berusaha daripada makam yang bawah, dan dekat makam yang bawah tu kita kena berulang-ulang. Maksudnya ada antaranya ialah kita kena berulang-ulang dekat dengan guru kita, kita tanya apa benda masalah yang kita hadapi, apa jawapan dia. Okey, yang nombor 3 adalah para salik mesti melalui peringkat khalwah fi al-khalwah. Ini yang dimaksudkan yang tadi tu, kita bermula daripada bawah dulu, dia tak boleh terus ke atas. Jadi ini adalah istilah al-khalwah fil khalwah. Khalwah di dalam khalwah. Yang seterusnya ialah selepas selesai al-khalwah fi al-khalwah, dia akan masuk kepada al-khalwah fil jalwah. Al-khalwah fil jalwah ni maksud fizikal kita bersama masyarakat, tapi hati kita sentiasa ingat Allah. Okay, seterusnya ialah uzlah ini terbagi kepada dua. Pertama, kita uzlah secara sendirian. Yang kedua, kita beruzlah secara berkumpulan. Dalam kajian saya, uzlah ni kita kena ada guru, kita kena ada nasihat daripada guru lah. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Kalau kita buat seorang-seorang, maknanya guru kita adalah syaitan. Tak pun, kalau kita beruzlah, mesti syaitan akan masuk.
Sebab syaitan ni adalah makhluk Allah yang cerdik nak menyesatkan hamba Allah. Okey, dalam kajian saya, walaupun uzlah secara bersendirian, maksud saya uzlah sendirian ni, kita ambil zikir yang ada dalam tarikat tu, kita duduk dalam rumah ke, dalam rumah tu kita duduk dalam bilik. Maksudnya kita tak bercampur dengan keluarga kita. Ada juga uzlah sendirian tapi kita buat di luar kawasan rumah kita. Contohnya dalam satu tarikat ni, dia akan ada satu tempat kita boleh beruzlah di situ. Okey, sebenarnya dalam tarikat ini dia ada beberapa istilah yang digunakan. Antaranya uzlah, tafakur, khalwat. Biasanya kalau kat masjid satu lagi orang panggil itikaf, tapi kebiasaannya istilah yang orang guna adalah suluk. Jadi uzlah, suluk, khalwat, iktikaf. Seingat saya macam itulah. Okey, seterusnya uzlah secara berkumpulan. Berkumpulan ni maksudnya ahli-ahli tarikat itu berkumpul bersama ahli dia dengan guru dia, mereka akan berzikir. Dia akan ada hari-hari dia lah. Tak mampu nak buat hari-hari, dia akan ada hari-hari yang guru dipanggil, yang mana orang tarikat ni pun dia memahami bahawa orang semua sibuk bekerja, ada urusan duniawi. Jadi akan ada hari-hari dia akan panggil, guru tak akan nilai yang mana boleh sendirian ataupun kita buat berkumpulan saja. Secara dasarnya uzlah ni dia kena rujuk guru dulu. Maksudnya kalau guru tu dia akan tengok kita boleh tak boleh beruzlah. Kalau boleh beruzlah, dia ada peringkat dia. Macam saya cakap tadi, kita duduk dalam rumah saja, duduk dalam bilik saja berzikir. Yang kedua, kita masuk ke tempat uzlah tu, kita buat seorang-seorang. Secara dasarnya uzlah ni, uzlah, khalwah, suluk, semua kena dengan guru. Okey, kata-kata Imam Ahmad. Pertama ialah dunia dan senjatanya. Yang dimaksudkan dunia dan senjatanya adalah makhluk. Bagaimana nak lawannya? Kita kena beruzlah. Sebab itulah para sufi, benda-benda duniawi ni mudah saja dibuang. Dengan cara mereka selalu beruzlah, mereka selalu berkhalwah. Yang kedua adalah syaitan dan senjatanya. Apa yang dimaksudkan sini adalah kenyang. Jadi cara nak lawan dia adalah kita kena berasa lapar. Yang ketiga, nafsu dan senjatanya, iaitu tidur. Nak lawan dia, kena berjaga malam. Yang keempat, hawa dan senjatanya, bercakap. Nak lawan dia, kena diam. Kalau kita tengok nombor 1, 2, 3, 4 ni, benda ni selalu dibuat oleh sufi. Diorang selalu bersuluk ataupun diorang selalu beruzlah. Yang kedua, diorang tak banyak makan, tak banyak minum, diorang banyaknya rasa lapar. Yang ketiga, tidur diorang tak banyak, diorang berjaga malam. Ada satu lagi teknik, malam diorang berjaga, tapi waktu Zuhur ataupun sebelum Zuhur diorang akan tidur sekejap lah. Yang last kali bercakap, lawannya adalah diam. Kalau bagi orang awam banyak bercakap, lebih elok kita diam. Sebab dalam cakap tu kita akan banyak dosa. Jadi lebih daripada banyak cakap, lebih baik diam. Tapi diam seorang sufi ni tak sama dengan diam orang awam. Diam orang sufi ni, diorang akan banyak berzikir. Zikir ni dia banyak jenis. Zikir secara lisan, zikir dalam hati, duduk, berdiri, semua tu lah. Seterusnya, kesimpulan apa yang didapati daripada kata-kata Imam Ahmad tadi, jalan menuju Allah ialah pertama adalah tafakur, yang kedua kita diam, yang ketiga uzlah, yang keempat rasa lapar, yang kelima adalah bangun malam. Okey, apa yang saya dapat di sini dalam tajuk Ikam ke-12 ni, kita kena mengikuti jalan orang-orang soleh lah. Walaupun kita tak mampu nak masuk tarikat tu, kita ikut sebahagian pun tak apa. Kalau tak mampu, kita ikut sedikit pun tak apalah. Yang penting kita punya hati kita ni, kita punya rohani kita ni bersih. Ini juga bersih hati dan bersih rohani dan luaran kita ini. Itulah yang dikenaki dalam Islam. Sebab kita sudah sedia maklum, Islam ini, apa yang terdiri dalam Islam ni adalah akidah, syariat dan ihsan. Ataupun kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maknanya kalau kita dapat merangkumi semua ini, kita jadi orang Islam yang syumul. Bagaimana? Kita kena belajar akidah, kita kena belajar fiqh juga, kita kena belajar juga membersihkan rohani kita. Seeloknya kalau nak masuk kalau nak bersihkan hati kita, rohani kita, seeloknya kita masuklah tarikat. Tarikat yang muktabar pun ada.
Kita boleh pilih mana-mana saja tarikat yang kita nak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.